Tak ada. Itu kerajaan tak ada DAP pun masa tu. Kerajaan tak ada DAP pun. Tak mampu nak cegah. Ha? Kalau kerajaan ada DAP, boleh salahkan DAP. Kami tak boleh buat apa-apa. DAP dah sokong, macam mana? Kan? Tapi kerajaan tak ada DAP, kerajaan Melayu Islam, itu pun kamu tak boleh nak cegah. Alasan tak tahu. Ana tak tahu. Ha? Keputusan kerajaan, dasar kerajaan, dia boleh kata dia tak tahu. Dia tak tahu. Itu cara nak lepaskan diri, nak menipu pada orang laon ni. Hari ni baru nak bercakap pejuang Islam. Hari ni baru nak bercakap tentang RU355. Hudud tak tahu ke mana dah. Hudud ni dulu tahun 80-an 90-an dulu lah. Jadi lagu dia, dalam ceramah dia lagu dia hudud dah dulu. Lepas tu RU355. Jadi 3 bulan je kerajaan, RU355 pun tak sebut. Mana nak sebut? Dah seronok duduk kat pejabat. Berhawa dingin. Lebay ni tak pernah merasa senang kan. Dulu pasal dalam Parti Rakyat dulu pun susah lebay ni. Kita ingat parti lebay ni memang parti derita dulu. Bendera pun susah. Bendera pun cat tayar ni, tayar buruk ni cat warna hijau. Tengah tu putih. Kan? Alah pergi cari benda-benda pokok cat je. Itu zaman PAS susah. Tapi bila orang dah susah, merasa senang, dia lupa diri, saudara. Lupa diri satu, lupa perjuangan pun satu. Sebab tu kita tengok sekarang ni pemimpin dia bukan macam pemimpin zaman dulu. Zaman dulu ni pemimpin PAS ni naik bas pergi ceramah, naik kereta tompang orang, tidur kat masjid, tidur kat mana. Zaman-zaman Sarudin Ayub kan, dia selalu cerita zaman dia dulu. Pergi ke mana naik bas express. Pergi muktamar pun naik bas. Pergi berdemonstrasi ceramah, tidur di masjid. Zaman-zaman perjuangan dulu. Sekarang tak ada, saudara. Sekarang ni Verifier, Alphard, Mercedes. Bukan setakat kereta, memang flat pun. Flat tu pun dah puluh ribu dah. Flat dia tu pun dah boleh bayar hutang harakah dah. Kalau ikutkan flat tu je, dah boleh bayar hutang harakah tu sekarang kan. Tapi kata dia zuhud, tak kemaruk kuasa. Kalau tanya pada Wan On PAS, dia kata PAS ni bukannya kemaruk kuasa macam parti lain. Parti lain nak jadi Perdana Menteri. PAS tak ada. Kita tak kisah tak jadi Perdana Menteri pun. Sebab tu Haji Hadi dia kata waktu jadi kerajaan tu, jadi Dr. Khas Timur Tengah je. Kan? Sebab kita tak kemaruk kuasa. Tak kemaruk kuasa. Tapi dia lah yang paling laju panjat bumbung nak tebuk atap. Sehingga singkap jubah nak panjat di bumbung ni, nak tebuk atap ni. Kalau kamu jadi masuk politik, menubuhkan parti politik Islam lah tu, parti politik guna nama Islam, tapi tidak ada cita-cita nak berkuasa, apa guna buat parti? Baik jadi kat NGO, dia macam ABIM ke, Perkim ke, kan, Ikram ke, jadi NGO, tabligh ke, buat dakwah je. Masuk parti politik tentunya ada cita-cita, sebab kamu perjuangkan hukum Islam. Kalau kamu nak perjuangkan hukum Islam, nak buat hudud, kena dapatkan kuasa. Tapi bila ada kuasa, kamu tidak mahu jadi pemimpin, kamu bagi pada orang lain. Walaupun kursi kamu banyak. Kursi kamu banyak daripada bersatu, tapi bagi orang bersatu jadi Perdana Menteri. Presiden kamu jadi Duta Khas Timur Tengah. Apa hudud nak buat? Nak buat hudud kat Timur Tengah? Sebab itu bila judi naik, dia boleh jawab tak tahu. Mana nak tahu? Dia duduk Timur Tengah tu. Judi naik kat Putrajaya. Kalau betul serius nak laksanakan Islam, PAS mesti ke depan. Dia kena lead parti. Sebab dia selalu sebut dulu. Dia selalu sebut, kita parti PAS, parti bermaruah. Kita ada maruah. Kalau kita bergabung dengan mana-mana pun, kita akan menjadi dominan. Kita perlu dominan. Kita mesti jadi kingmaker, supaya orang tidak bully kita. Kalau berceramah, saudara, naik bulu roma, bulu ketiak pun naik, saudara, dengar ceramah. Kita parti Islam, kita berani berjuang.
Kita tak kisah dengan mana-mana parti pun kalau kita bergabung, kita mesti dominan. Kita mesti kuasai. Kita kingmaker. Kalau mereka tak ikut kehendak kita, kita tarik sokongan, jatuh kerajaan. Takbir, kata walawan. Last sekali Allah uji. Sebab Allah nak tunjuk kepada hamba-hambanya. Kenalilah PAS. Maka dia jadi kerajaan. Mana kingmaker dia? Mana kingmaker dia? Tak ada. Kingmaker tak ada. Mereka dah jadi king joker. King joker, saudara. Judi 8 kepada 22. King joker. Raja sepit. Tak ada. Sembang kari. Dalam ceramah semata-mata nak naikkan semangat orang saja. Sebab dia tahu kelemahan orang Melayu ni, bila sentuh pasal kaum, sentuh pasal agama. Orang kaki judi pun marah kalau sentuh agama. Orang kaki main nombor ekor pun marah kalau kita hina agama Islam. Dia tahu kelemahan orang Melayu tu. Dia tahu kelemahan orang Melayu dari segi agama. Sebab tu orang Melayu ni kalau dia curi lembu ke, curi ayam ke, curi kambing ke, dia akan sembelih. Sebab kalau tak sembelih haram, dia kata. Walaupun dia curi lembu, tapi dia tak akan sembelih juga. Nak jual daging lembu takut jadi jual daging haram. Ini orang Melayu. PAS tahu benda ni. Sebab itu dalam ceramah dia banyak main sentimen itu. Cuba tengok ceramah MP Jasin. Takkan kependek. Kan berceramah. Kementerian Pendidikan telah mengharamkan takbir di sekolah-sekolah. Kementerian Pendidikan telah mengharamkan kuliah nazilah di sekolah. Ini kerajaan tak boleh. Takbir, kata walawan. Percaya terus. KMP Jasin tu. Tuduh Kementerian Pendidikan, Menteri Fadlina mengarahkan sekolah-sekolah mengharamkan takbir, mengharamkan kuliah nazilah. Dia tuduh siapa? Menteri Pendidikan, Fadlina. Siapa Fadlina ni? Siapa kenal bapak dia pun orang tahu dah. Mustahil Fadlina nak buat macam tu. Tengok anak dia baru-baru ni mendapat anugerah apa dia? Anak Fadlina 30 juzuk Al-Quran boleh hafal. Anak dia berapa tahun, belas tahun dah boleh hafal 30 juzuk Al-Quran. Anak Menteri Pendidikan. Apakah itu anak dia pun dia boleh didik sampai menghafal Al-Quran? Anak MP Jasin belum tahu lagi. Anak Haji Hadi pun belum tahu lagi. Cucu Haji Hadi belum tahu lagi. Boleh hafal tak hafal. Tapi anak Fadlina boleh hafal 30 juzuk Al-Quran. Dapat anugerah. Apakah itu dia dapat berjaya mendidik anak dia macam tu? Tergamak ke dia sebagai Menteri Pendidikan nak mengharamkan takbir di sekolah-sekolah? Tergamak ke dia sebagai Menteri Pendidikan nak mengharamkan kuliah nazilah di sekolah? Logik akal lah, saudara. Jangan kerana dia berserban tebal, jangan kerana dia jubah dia labuh, jangan kerana janggut dia putih dan panjang, maka kita kata dia betul dan dia betul. Sebab itulah dia tak pernah berubah. Dia fitnah orang. Sebab adanya saudara-saudara yang menyokong dia. Kalau dia kena saman, saudara-saudara kutip derma jihad untuk bayar saman dia. Sebab tu dia tak takut. Sebab tu dia suki pun tak ada masalah. Dia sendiri sebut di Johor, saya tidak ada masalah kalau saya kalah saman pun. Ini kalah di dunia saja, bukan akhirat pun, dia kata. Di dunia saja, hukuman di dunia tak ada masalah. Tuan-tuan kan ada, dia kata. Takbir, kata orang. Sesambil takbir tu keluar selup poket, masuk dalam tabung Milo. Kereta rosak, terlanggar, orang langgar kereta dia pun nak minta walawan bayar. Jihad repair kereta dia. Accident. Dijanjikanlah bidadari di syurga ke nanti. Kan? Saudara repair kereta saya, tak apa di dunia ni. Nanti saudara masuk syurga, dapat kereta sport car dekat syurga. Walawan pun apa lagi. Kan? Pakcik-pakcik ni dah terbayang-terbayang dah bidadari di syurga. Kan? Dekat dunia ni dia kata, makcik-makcik ni, makcik kat rumah tu asyik berkemban je. Gigi pun tak ada, dia kata. Makcik rumah ni, kan? Kat syurga nanti dikelilingi oleh bidadari. Pakcik pun tak sedar lah, selup poket. Bagi sumbangan jihad. Esok pemimpin fitnah lagi.
kena saman, korang kutip duit bayar lagi. Contoh dia punya saman Sarawak Report lah. Kutip buat himpunan dekat Padang Merbuk. Kita perlukan wang yang banyak kerana kita nak ajar Sarawak Report kerana fitnah kita makan duit UMNO. Dia fitnah kita dapat 90 juta. Ini orang kafir Sarawak Report ni perlu kita ajar. Kita kena bawa kes ini ke mahkamah antarabangsa. Kita akan lawan habis-habisan. Tapi saudara-saudara kaum muslimin muslimat yang saya kasih sekalian, kita memerlukan dana yang banyak kerana mahkamah antarabangsa memerlukan dana yang banyak. Maka saudaralah, untuk menjaga maruah parti kita, saudara harus mengeluarkan sumbangan jihad. Takbir, kata lawan. Unit amal pun keliling pada Merbuk kutip. Pergi pula ke negeri lain, buat himpunan lagi, kutip lagi atas nama nak lawan Sarawak Report. Kita akan saman Sarawak Report. Bergema-bergema dalam ceramah nak lawan Sarawak Report kerana tuduh PAS terima duit UMNO 90 juta. Bila dia dapat duit, bila hari perbicaraan, mentang-mentang lawan tak ikut. Mahkamah tu kat luar negara. Tak ada walaupun nak pergi. Bukan mahkamah kat Kuala Terengganu. Bukan mahkamah kat Marang. Bukan mahkamah kat Rosila. Orang boleh dengar. Di luar negara. Tak ada siapa tahu. Diam-diam settle kes luar mahkamah. Bukan setakat settle. Bayar 1.4 juta kepada peguam Sarawak Report. Siapa yang jual maruah sekarang ini? Orang Islam ke? Ataupun orang kafir Sarawak Report? Brown Castle. Siapa yang jual maruah? Duit siapa yang digunakan untuk menjual maruah PAS ketika itu? Ada walaupun PAS tanya tak dalam muktamar? Kalau kamu jantan, anak jantan, kamu harus tanya dalam muktamar. Ada berani tanya? Tak berani tanya. Tanya masuk neraka. Nak tanya? Bila bertanya kejap lagi jang, kamu ni tak percaya kami ulama. Takkan kami ulama nak makan duit kamu? Takkan ulama nak makan duit kamu? Memanglah ulama tak makan. Dia makan siapa? Sarawak Report makan 1.4 juta saudara. Yang kamu kutip derma tu mana pergi duit? Balik ke Malaysia, kita menang. Walau yang tahu cerita ni ingatkan betul lah menang. Menang apa? Kena bayar lagi. Maksudnya apa saudara? Kita saman orang kerana kita tarik balik. Bukan setakat tarik, kita bayar pula dengan orang tu. Maksudnya apa? Maksudnya kita tidak berada di pihak yang benar. Kalau kita benar, kita sanggup lawan habis-habisan. Kalau kita kalah pun kita akan buat rayuan dan sebagainya. Itu betul-betul kita bertahan. Tetapi belum sampai pusingan pertama dah hancur. Baru jumpa kat luar mahkamah je. Menggigil-gigil Pak Lebay ni pergi bayar balik dengan Mak Saleh tu duit. Tersenyum je Sarawak Report. Dia tu senang je aku dengan Pak Lebay ni, dia tu. Buta je aku dapat 4 juta. Bila kita cerita pasal ni, dia kata apa? Kenapa tidak ada siasatan? 90 juta ni. Kenapa SPRM tak siasat? Ini isu saman kamu dengan Sarawak Report. Apa kena mengena dengan SPRM? Sarawak Report tuduh kamu ambil duit 90 juta. Kamu kata kamu tak ambil. Maka kamu saman dia. Bila kamu saman dia, apa kena mengena dengan SPRM? Ini bukan isu rasuah. Ini isu ambil duit. Dan kamu tidak mengaku. Kerana kamu saman dia. Okey, on lah mahkamah. Tapi kamu tarik balik. Bukan tarik balik saja. Kau bayar pula 1.4 juta. Balik ke Marang, balik ke Rosila, dalam ceramah, kita menang. Takbir, kata Pak Lawan. Dia tahu duit poket dia dah habis dah. Bayar kat Mak Saleh tu. Mana maruah? Ada siapa berani tanya dalam utama? Takkan berani saudara. Takut masuk neraka tanya tu. Nak tanya isu memali pun tak berani. Tanya memali, tanya hudud, bisikkan syaitan. Ni Mahathir di sebelah. Kan? Yang masa PC tu, ingat? Mahathir di sebelah dia. Wartawan tanya pasal memali. Bisikkan syaitan.
Dia sebab salah nak jawab. Pasal Mahathir dia salah. Wartawan tanya, berkenaan dengan mangsa memali, apa cerita? Mahathir dia sebelah. Macam mana Haji jawab? Tak ada jawab lah. Bapak segala tu, hantu tu dah sebelah dia. Takkan dia nak jawab? Jadi jangan tanya soalan itu. Kan? Susah aku nak jawab nanti. Kalau aku katakan mati syahid, Mahathir dah sebelah dengar. Kan? Mesti Mahathir kata, bukan syahid, mati katak tu, kata Mahathir. Tu. Bertumbuk pula dia berdua tu. Dah lah dua-dua tu jalan dua selender. Yang diperbodoh wala'ah lah. Malang saudara. Bila orang Melayu Islam berpolitik sampai ke tahap ini. Taksub dan jumud. Dah lah taksub, jumud pula tu. Fikiran tak terbuka langsung. Sampai tidak boleh nak menilai kebenaran, fakta, tak boleh nak terima. Bila pemimpin kata kita ada peluang untuk ubah kerajaan, oh ya kita ada peluang. Bila pemimpin kata dah cukup jumlah, lebih dari cukup, kita berkata cukup jumlah lah. Takkanlah Haji Hadi nak menipu, dia kata. Dia ulama' muktabar. Dia ulama' besar. Pernah jadi naib presiden ulama' dunia tu. Takkan dia menipu. Dia mimpi Nabi berkali-kali dah tu, dia tu. Kan? Sebelum dia nak kata cukup jumlah tu, tentulah dia dah solat istikharah dulu. Dia tok guru, ulama'. Tentulah dia istikharah dulu. Dan dalam solat istikharah dia tu, dalam sujud dia tu, Tuhan bagi ilham pada dia mengatakan dah cukup jumlah. Sebab itu dia beritahu cukup jumlah. Sebab itulah agama mengatakan, dalam agama, mimpi jumpa Nabi ni satu benda yang diidam-idamkan oleh semua orang Islam. Satu kelebihan lah sesiapa dapat bermimpi jumpa Nabi. Kan? Tetapi tidak boleh jadikan hujah. Di luar mahkamah ke, dalam mahkamah ke, tidak boleh jadikan hujah dalam masjid. Mengatakan bila dia mimpi jumpa Nabi, maka dia buat semua betul. Tindakan dia semua betul. Hukum dia semua betul. Tak. Itu perkara yang berbeza. Tak boleh jadi hujah. Kalau boleh jadi hujah, ramai akan mengaku dia mimpi jumpa Nabi. Kan? Bala pun mengaku mimpi jumpa Nabi. Kan? Sampai sekarang lagi, tak potong juga dia. Kan? Mimpi jumpa Nabi pun lama dah. Bukan sekali, berkali-kali dia kata dia mimpi jumpa Nabi. Dan disahkan oleh Tuan Benny Tuaman. Bala tu, Hindu tu, yang pengurusi Dewan Himpunan Penyokong PAS Pahang tu, ceramah dia di Kuantan. Saya mimpi jumpa Nabi. Tuan-tuan, berkali-kali saya mimpi jumpa Nabi. Saya tanya Ustaz Tuan, Ustaz Tuan kata betul. Takbir, kata Walaon. Walaon takbir, bala mimpi jumpa Nabi. Walaon ni yang siang malam solat, bangun 3 pagi, solat hajat, solat tahajud, macam-macam ni. Tak jumpa, tak mimpi lagi jumpa Nabi. Mimpi jumpa Abu Lahab pun tak pernah. Usah mimpi jumpa Nabi. Kan? Tapi bala dah mimpi berkali-kali. Potong pun tak lagi. Tapi boleh percaya. Sebab apa? Sebab bala berada di pentas PAS. Bila kamu berada di pentas PAS, cakaplah apa pun. Baca ayat Quran pun tak apa. Jangan DAP. DAP masa berada dalam Pakatan Rakyat tu boleh. Saya ingat lagi, waktu dalam Pakatan Rakyat dulu, ada satu orang Hindu daripada PKR. Gubala Krishnan nama dia, saya ingat lagi. Dalam ceramah Pakatan Rakyat, ceramah PAS, Gubala Krishnan selalu baca ayat. Dia selalu baca ayat yang Anwar selalu baca lah. Gubala Krishnan ni dihafal ayat tu. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin, kata Gubala. Takbir, kata Walaon. Bagus. Inilah bagusnya Pakatan Rakyat. Kita boleh tarik orang bukan Islam membaca Al-Quran. Dapat pujian, saudara. DAP pun ada yang baca Al-Quran, bagi Assalamualaikum. Seronok lebih-lebih masa tu. Dalam Pakatan Rakyat lah. Kan, seronok. Tapi bila tak sama dengan parti dia, DAP baca Al-Quran, menghina agama. Tak boleh jadi, ini kena buat laporan, kena ambil tindakan menghina agama. Pimpin gerakan Terengganu baca Al-Quran, relax je, tak kenapa pun. Bala tu berapa kali baca Al-Quran.
Di kalangan mereka, walaupun bukan Islam, janji berada atas pentas dia. Cakaplah apa pun. Mencarut pun tak apa, saudara. Mencarut pun tak apa. Sanusi dah buktikan. Janji dia atas pentas dia. Belakang belakang kan mereka hijau. Putih, bulat, hijau. Bolehlah cakap apa pun. Mencarut boleh, fitnah boleh. Cakap orang dajjal pun boleh. Tak masalah. Janji atas pentas dia. Itulah saya nak kenalkan kepada anda yang baru kenal parti PAS itu siapa. Kenali ini, sejarah-sejarah ini. Jangan pandang pada zahir. Ya, jangan pandang pada zahir, saudara. Sayang sikit kita muda lagi. Akal kita Tuhan bagi untuk kita berfikir dan memikir mana yang benar, mana yang tak benar. Jangan kita muda-muda lagi dah cagar otak kita kepada orang-orang yang macam ini, yang rosak kita nanti.